Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Mac 2023 bersama saya Pia Nadia. Timbalan Pengerusi PKR Sabah Sazali Donald mendakwa PH diketepikan dalam pelantikan politik oleh kerajaan negeri, termasuk di peringkat kampung. Sazali berkata, jika amalan ini berterusan, ia mungkin menyusahkan kerajaan negeri dan kelancaran pentadbiran tidak akan tercapai. Sazali berkata demikian selepas PH Kota Marudu menyerahkan memorandum kepada Presiden APCO Ewan Benedict. Memorandum itu menyeru Ewan untuk menyampaikan kepada Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor tuntutan PH untuk jawatan dalam majlis tempatan, jawatan kuasa kampung dan lain-lain. Dalam satu kenyataan, Sazali yang juga Ketua Cabang PKR Kota Marudu berkata, pelantikan politik di daerah itu kebanyakannya didominasi oleh GRS dan PBS. GRS pimpinan Hajiji pada mulanya merupakan cabang PN di Sabah. Bagaimanapun, selepas PRU 15 lalu, Hajiji menyelaraskan semula GRS untuk berpihak kepada Anwar Ibrahim. Hajiji juga telah melantik dua pemimpin PH Sabah Christina Liu dan Fong Jinje memegang jawatan dalam Kabinet Negeri. Mahkamah Rayuan membenarkan Ahmad Zahid Hamidi mendapatkan semula pasportnya untuk perjalanan antarabangsa bagi menghadiri sebarang majlis rasmi. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Hanifah Fariqullah sebulat suara membenarkan permohonan baru dibuat Timbalan Perdana Menteri itu. Dua lagi hakim yang bersidang untuk mendengar permohonan tersebut ialah Ahmad Zaidi Ibrahim dan Lim Chong Fong. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memaklumkan telah diarahkan untuk tidak mengemukakan sebarang bantahan terhadap permohonan dibuat Ahmad Zahid. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu memohon mendapatkan keputusan berbeza daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Februari yang menolak permohonannya untuk mendapatkan pasport bagi kegunaan bertugas. Pasport Zahid sebelum ini diserahkan kepada mahkamah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan 2 jutanya dalam perbicaraan kes rasuah Yayasan Akal Budi yang sedang berjalan. Semasa prosiding, Mahkamah Rayuan juga membenarkan permohonan pasukan pembelaan Zahid untuk meminda permohonan terdahulu berkaitan pasportnya daripada semakan kepada permohonan baru mengikut kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan 1994. Ketika ditemui media selepas prosiding mahkamah, Peguam Zahid Hisham Tehpo Tek berkata mahkamah membenarkan pemulangan pasport peribadi menteri serta pasport diplomatik yang merupakan antara syarat jaminan bagi kes yang sedang dihadapinya. Berita seterusnya, Dr. Mahathir Mohamad menuntut Anwar Ibrahim mengemukakan bukti terhadap dakwaan bahawa dirinya menggunakan kedudukan untuk mengkayakan diri, anak dan keluarga ketika berkuasa. Dalam satu kenyataan di Facebook, Mahathir menyelar Anwar kerana membuat tuduhan tanpa bukti jelas dan ia tidak boleh diterima sebagai benar, malah ia adalah fitnah. Ketika berucap pada Kongres PKR yang lalu, Anwar merujuk kepada seseorang yang berkuasa selama 22 tahun dan campur 22 bulan menggunakan kedudukannya untuk mengayakan dirinya dan keluarga. Walaupun Anwar tidak menyebut nama Mahathir, Perdana Menteri itu juga berkata pemimpin itu hanya merunggut tentang orang Melayu kehilangan segala-galanya selepas beliau tidak lagi berkuasa. Dalam tulisan itu lagi, Mahathir mendakwa orang Melayu hilang segalanya dan miskin selepas dia meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Jelas Mahathir walaupun cuba untuk memulihkan keadaan orang Melayu selepas PRU 14 lalu, namun malangnya kerajaan PH dijatuhkan. Mahathir menjadi Perdana Menteri 2 kali, 22 tahun bawah kepimpinan kerajaan BN dan 22 bulan ketika bersama PH pada 2020. Dalam kenyataan itu juga, Mahathir terus mendakwa kerajaan pimpinan Anwar menghalang usaha untuk menyedarkan orang Melayu melalui acara Proklamasi Melayu.
Bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng menfailkan saman fitnah terhadap Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Pasukan peguam yang mewakili Guang Eng memfailkan writ saman berkenaan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pagi tadi. Pada 15 Mac lalu, Guang Eng menghantar surat tuntutan dan memberi tempoh selama 7 hari kepada Muhyiddin agar memohon maaf. Pada 22 Mac lalu, Guang Eng membuat laporan polis terhadap pengerusi PN itu berhubung dakwaan berkenaan. Muhyiddin mendakwa pembatalan pengecualian cukai yayasan itu dilakukan ketika Guang Eng memegang jawatan Menteri Keuangan. Menurut salinan pernyataan tuntutan saman, Guang Eng mendakwa Muhyiddin memfitnahnya melalui kenyataan yang disiarkan pada 3 tarikh berasingan iaitu pada 9, 11 dan 12 Mac. Pengerusi DAP itu bukan sahaja menafikan dakwaan tersebut, malah mendakwa ia bermotifkan politik dengan niat jahat untuk memburukkan imejnya dan menggambarkan dirinya sebagai seorang resis dan anti-Islam. Guang Eng berkata dakwaan itu terbukti tidak benar berikutan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan semasa sidang parlimen pada 21 Mac bahawa dirinya tidak membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Kita ke berita seterusnya. Ahli Parlimen PN mengemukakan usul tergempar untuk membincangkan kes lawatan Anwar ke Arab Saudi minggu lalu. Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, dalam satu sidang media hari ini turut mencadangkan agar sidang Dewan Rakyat ditangguhkan. Wan Faisal berkata melalui peraturan itu sesuatu isu yang khusus perlu disegerakan dan membabitkan kepentingan awam boleh dibincangkan dalam Dewan. Ketua Pemuda Bersatu itu menambah, isu tersebut membabitkan pelbagai aspek seperti ekonomi dan hubungan dua hala Malaysia, Arab Saudi, termasuk mengenai serta perincian perbelanjaan lawatan rasmi Anwar. Pada hemat kami, lawatan ini adalah gagal kerana seperti yang dimaklumkan oleh Wisma Putra dalam kenyataan media sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Saudi, dijelaskan dalam kenyataan media ini bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijemput oleh Raja Salman sendiri dan juga Perdana Menteri Arab Saudi iaitu Muhammad bin Salman. Tapi kalaulah jemputan ini dibuat secara rasmi seperti yang dijelaskan oleh Wisma Putra, kenapa tiada langsung pertemuan rasmi tersebut seperti mana yang pernah diterima oleh Yang Amat Berhormat Pagoh pada Mac 2021 ketika mana lawatan rasmi beliau mewakili negara kita, kerajaan kita ke Arab Saudi. Apakah benar Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak mahu berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Sebabnya kalau kita lihat laporan-laporan media di tangan saya ni, banyak ni semua agensi media Arab Saudi ya. Raja Salman dan juga putera mahkota Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Arab Saudi semuanya ada di Jeddah ketika mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hadir ketika itu. Ya, mereka bukan di luar negara, mereka ada. Dan ini menimbulkan persoalan. Apakah hubungan Malaysia dan Arab Saudi menjadi dingin? Mungkin akibat penutupan King Salman Center for International Peace ketika zaman kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Adakah ini antara timbulnya persoalan mengapa layanan diberikan sebegini rupa kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Jadi ini perkara yang membimbangkan kita untuk kepentingan rakyat kerana apa? Ia memberi kesan tadi kepada apa yang saya katakan tadi, kuota yang ditambah 10,000 untuk jemaah haji Malaysia dan juga penjualan minyak sawit kepada Saudi yang membantu kepada pendapatan negara. Jadi kalau perkara ini tidak dirukaikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, esok ada sesi persoalan soal jawab Perdana Menteri, PM Question Time. Kami harap soalan yang kami bawa untuk pembangkang diangkat oleh speaker untuk dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri esok pagi. Kami akan ada, kami tak lari. Kami tak bawa report polis ke apa, kami nak dengar jawapan pada beliau dalam Dewan Rakyat yang mulia ini. Untuk rekod, Setiausaha Politik kepada Anwar Ahmad Farhan Fauzi dalam satu kenyataan menjelaskan Kerajaan Arab Saudi meminta Anwar untuk melanjutkan tempoh lawatan rasmi ke negara berkenaan
bagi menyusun pertemuan antara Anwar dan pemimpin negara berkenaan. Bagaimanapun katanya, Anwar menolak permintaan berkenaan secara baik kerana telah dijadualkan hadir ke majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menjelaskan semua pihak termasuk pembangkang patut membela Anwar jika benar dimalukan keluarga diraja Saudi dalam lawatannya. Dalam satu kenyataan, Hassan berkata Anwar bukan sahaja Perdana Menteri untuk rakyat Tambun atau penyokong gabungan parti politik kerajaan perpaduan sahaja. Anwar adalah Perdana Menteri bagi semua 33 juta rakyat Malaysia, kata Hassan lagi. Dalam lawatan itu, Anwar tidak bertemu dengan Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan putera mahkota yang menukar jadual menjelang Ramadan. Sementara itu, Hassan berkata jika benar Arab Saudi melanggar protokol diplomatik, isu itu tidak wajar dijadikan bahan persendaan oleh pembangkang. Menurut Hassan, sesiapa yang telah mengambil kesempatan memburuk dan memalukan Anwar susulan kejadian itu perlu berasa malu pada diri sendiri. Setiausaha Politik Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi berkata, Anwar tidak dapat memanjangkan lawatannya kerana mempunyai acara lain bersama Yang di-Pertuan Agong dan lawatan rasmi ke Kemboja. Selain itu, Anwar juga dijadual mengadakan kunjungan rasmi ke China untuk bertemu dengan presidennya Xi Jinping dan rakan sejawatnya Li Qiang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.